أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini masih dipertemukan kita di surau ini dalam suasana yang nyaman, aman dan tenteram, sejuk, dan petang tadi pun kita telah mengalami hujan. Mudah-mudahan ia adalah hujan rahmat. Hujannya sedikit-sedikit ini biasanya menyamankan, tapi hujan yang berlebih-lebihan boleh menjadi malapetaka dan bencana. Mudah-mudahan tidaklah menjadi seperti mana sebahagian negeri macam Johor tengah banjir. Thailand pun dengannya banjir teruk. Jadi harap-harap tidaklah berlaku di sini, supaya anak-anak kita yang sedang menghadapi peperiksaan SPM dapat melaksanakan peperiksaan dengan sempurna insya-Allah. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala. Sebelum ni ada kenyataan seorang pelakon popular yang mengatakan perlunya ada rumah pelacur, rumah pelacuran, dengan alasan supaya memberi ruang dan peluang untuk mereka yang berada di sini, bekerja di sini, seperti warga mungkin Nepal, Bangladesh dan sebagainya. Sebab kebanyakan wanita-wanita berada di negara masing-masing. Tetapi ini adalah satu pendapat yang dangkal, yang telah pun dikutuk oleh netizen. Kalau kita fikirkan pun, mengapa memerlukan jalan maksiat untuk mengelak maksiat? Sedangkan itu adalah jalan maksiat. Sepatutnya dicari jalan yang baik untuk menutup maksiat. Kalaulah dikatakan perlunya diadakan rumah pelacur untuk mereka yang berada di sini, sebab kerana isteri-isteri mereka jauh di kampung, maka samalah seperti kita perlunya membuat minuman-minuman arak yang terbuka, penjualan yang terbuka, sebab kerana orang-orang ini, orang-orang bukan Islam, memang minum arak. So kita kena sediakanlah minum arak. Seolah begitulah. Ataupun kita perlu menyediakan kasino, tempat berjudi dan sebagainya, sebab mereka memerlukan tempat judi. Ini bukan jalannya. Sedangkan perkara ini perlu ditangani dengan baik. Bukan lagi meluaskan maksiat yang berlaku. Ya, apapun, ini hanya pendapat beliau secara peribadi. Walaupun beliau dikecam oleh netizen, apapun, dalam kita bercakap, kita perlu berhati-hati. Jangan menampakkan kebodohan kita. Biarlah kita nampak cerdik bila kita diam. Jangan bila kita bercakap, nampak kita punya tak cerdik. Lagi-lagi dalam bab agama ini, perlu kita rujuk pada mereka yang lebih pakar, untuk supaya jalan penyelesaian itu lebih sempurna.
mengikut landasan lunas Islam yang sebenar. Wallahu a'lam. Sekadar pemuka bicara pada malam ini, dan kita sambung kuliah kita pada malam ini. Kita masuk tajuk yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Sebelum kita membicarakan masalah turunnya Nabi Isa Ibnu Maryam alaihi salam, baiklah kita mengenal sifat-sifat atau identitinya terlebih dahulu, sebagaimana yang disebut dalam nas-nas syariah ataupun hadis-hadis. Ciri-ciri beliau menurut beberapa riwayat ialah bertubuh sedang, tidak tinggi, tidak pendek, berkulit merah, berbulu, dadanya bidang, rambutnya lurus seperti orang baru keluar dari permandian, dan rambutnya itu sampai di bawah hujung telinga bahagian bawah, dan di sisi rapi dan memenuhi kedua pundaknya, pundak ataupun bahu. Ke ada kita pula yang duk nilai tak tinggi, tak rendah, macam aku juga ni. Ya. Kulit merah, wah, kita sawo matang, tak pula merah. Kita ni coklat ataupun gelap. Ya. Nabi Isa dikatakan ya kulitnya merah, dadanya bidang, maknanya orang yang tegap lah. Rambutnya lurus sampai ke bawah telinga dan seperti baru keluar daripada permandian. Kita kalau kita jumpa orang mungkin nampak muka busam saja sebab dah 2-3 jam berada di bawah matahari. Tapi bila lihat Nabi Isa ini, dikatakan gambarannya seperti orang baru keluar daripada permandian. Nampaknya cerah, bersih. Orang yang macam ada nur di mukanya. Ya. Dan rambutnya di sisi rapi, memenuhi kedua bahunya. Hadis-hadis yang menerangkan ciri-ciri Nabi Isa AS antara lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam ketika aku diisrakan, aku telah bertemu Nabi Musa. Lalu beliau menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian melanjutkan sabdanya, dan aku juga bertemu Nabi Isa AS. Perwatakannya sedang kulitnya merah seperti orang yang baru keluar dari permandian. Orang yang beriman. Kita jumpa cerah je mukanya, bersih macam baru mandi. Kita lepas mandi, alhamdulillah mukanya nampak cerah sikit lah, nampak berseri sebab baru mandi. Mandi pakai shampoo, pakai sabun. Lepas wuduk pula tu, alhamdulillah nampak berseri. Lepas 2-3 jam di bawah matahari, hilang dah semua serinya. Nampak dah, kata Jawanya, busam saja mukanya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim, fa amma Isa fa ahmaru ja'dun aridus sadri. Aku melihat Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim pada malam Isra. Maka Isa alaihissalam berkulit merah dan berbulu serta bidang dadanya. Ya. Kita bukan dada bidang, perutnya yang bidang. Sebab apa? Sebab makan banyak, termasuk saya lah ni, samalah. Ya. Sebab itulah orang yang perutnya bidang, bila dia tengok bawah, dia akan nampak perut dulu. Kalau tengok bawah nampak perut, maknanya perut tu dah terlebih daripada had yang sepatutnya. Ya. Kita sama-samalah cuba kena turunkan ya, perut ni. Itulah kita ni di Malaysia ni terlebih makan. Dan banyak orang mati sebab banyak makan. Orang-orang di negara lain sana tak cukup makan. Mati sebab kurang makan, kurang vitamin. Nampak macam perutnya buncit, tapi itu busung sebab penyakit. Tak ada makanan. Kita Allah, ni lagi sekejap lagi nak berpuasa. Tengoklah betapa berlakunya pembaziran sepanjang bulan puasa. Banyak
tan-tan makanan dibuang setiap hari. Sebab masa puasa kan ramai yang berniaga. Tak kira lah peniaga yang permanent ke, peniaga yang baru niaga waktu puasa saja pun ada. Jadi ramai yang berniaga. Alhamdulillah. Rezeki bulan Ramadan. Ya, Ramadan al-Mubarak. Ya, Ramadan yang penuh barakah. Tapi kadang-kadang kita tengok Ramadan al-Murtaba. Masa Ramadan macam-macam murtabak ada. Time tak Ramadan tak jumpa murtabak. Susah. Roti canai itu biasa. Roti canai mana-mana kedai ada. Tapi yang murtabak susah nak jumpa. Tapi time Ramadan jangan tuan, jangan susah tuan-tuan. Masuk pasar tu 4-5 tempat semua jual murtabak. Tinggal nak pilih mana satu murtabak yang sedap. Rezeki bulan Ramadan tetapi berlakunya pembaziran yang itulah kadang-kadang rezeki surau masjid. Kita solat tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mim pula tambah kat belakang. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak pula air soya. Sekali salam tambah makanan di belakang. Itu rezeki. Rezeki. Cuma kadang-kadang ada yang petikai. Petikai. Wah ini dah saki-baki. Dah tak habis baru nak dihantar. Pada saya sekurang-kurangnya ada juga manfaat. Walaupun tak habis, nanti adalah yang akan menghabiskan. Rezeki lah. Cuma saya agak terkilan bila ada orang yang meniaga dibuang. Ya, dibuang dengan alasan alang-alang tak habis, lebih baik dibuang, sama-sama tak merasa. Aku pun tak dapat untung, orang pun tak makan free. Ada yang begitu. Saya ada jumpa. Matlamatnya biar begitulah, sama-sama tak dapat. Wallahualam, itu mungkin di tempat lain lah. Sini semua bagus-bagus, alhamdulillah. Baik. Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aituni fil hijri wa Quraisyun tas'aluni." Dzakarul haditsa wa fihi wa idza Isa bin Maryam alaihi salam qa'imun yusalli aqrabun nasi bihi shibhan Urwatu bin Mas'udin As-Saqafi. Aku melihat diriku di Hijr dan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku. Lalu beliau melanjutkan, tiba-tiba Isa ibnu Maryam AS sedang berdiri menunaikan solat. Orang yang paling mirip dengannya ialah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arani lailatan indal Ka'bah, fara'aitu rajulan adama ka ahsani ma anta ra'in min admir rijal, lahu lammatun ka ahsani ma anta ra'in minal lamami, qad rajjalaha fahiya taqturu ma'an muttaki'an ala rijlaini aw ala awatiki rijlaini yatufu bil baiti fasa'altu min hadha faqila hadzal masihu banu Maryam." Pada suatu malam aku bermimpi berada di sisi Kaabah. Lalu aku lihat seorang lelaki berdiri yang berkulit coklat, yang sangat bagus rambutnya sampai di bawah telinganya dan sangat indah serta disisir rambutnya dan menitiskan air. Dia bersandar pada dua orang lelaki atau pada pundak dua orang lelaki dan dia melakukan tawaf di Baitullah. Lalu aku bertanya, siapakah ini? Kemudian dijawab, inilah Al-Masih ibnu Maryam. Kalau tuan-tuan perasan, tadi kita sebut kulit Isa ibnu Maryam berwarna merah. Ada beberapa hadis tadi, merah, kemerah-merahan. Tuk hadis yang ini sebut berwarna coklat. Lain pula. Mana yang betul? Kemerah-merahan atau coklat? Kita tidak pertikai hadis ini sebab semuanya hadis sahih.
Kita baca tadi Sahih Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Tetapi ada seolah-olah macam kontradiksi dari segi isinya. Satu coklat, satu kemerah-merahan. Baik. Riwayat-riwayat tersebut kelihatan bertentangan satu sama lain. Dalam satu riwayat dikatakan berwarna merah kulit Isa ibnu Maryam. Dan riwayat lain pula dikatakan coklat sawo matang. Ada juga yang mengatakan rambutnya lurus, sedang ada lagi riwayat mengatakan rambutnya kerinting. Tapi kita jumpa tadi semua rambutnya lurus. Ya. Jadi bagaimana? Disebut di sini bahawa antara riwayat yang mengatakan kulitnya merah atau coklat atau sawo matang tidaklah bertentangan. Kerana coklat itu cemerlang hingga boleh dikatakan merah. Mungkin kadang-kadang kita melihat satu warna tu dah betul. Kita yang melihat kadang-kadang persepsi berbeza. Saya sendiri pun pernah melihat satu warna yang kita tak tahu apa sebenarnya. Kadang macam biru, macam hijau. Kalau betul-betul biru, kita tahu ini biru, ini hijau. Kadang-kadang ada warna yang macam biru, macam hijau. Ada orang pernah pakai baju pink, pink yang cair. Saya kata itu baju pink. Itu peach ke pink? Pink ke peach? Hampir sama. Itu juga. Kadang-kadang merah, itu macam merah, macam mahogani, macam magenta. Mungkin merah pakat macam coklat. Itu pandangan kita. Tetapi warna itu memang dah betul. Jadi sebab itu dikatakan sebenarnya tidak ada apa-apa pertentangan. Semuanya adalah betul. Mungkin hanya pandangan mata kita yang melihat itu adalah warna coklat ataupun warna kemerahan. Ya. Kalau ni baju pakcik ni warna apa? Warna apa? Merah. Ya. Betul merah ya? Itu warna pakcik belakang tu warna pink ke? Warna apa? Kelabu? Warna apa tu? Warna apa? Warna kelabu ya? Kelabu. Merah jambu. Ya. Kadang-kadang kita nak menyebut warna pun kadang-kadang macam ke sini, macam ke situ. Berlainan, kalaulah seperti mana yang disebutkan sebelum ini dalam kisah Dajjal, ya, itu memang nampak ada macam pertikaian. Sebab ada hadis mengatakan Dajjal berbuta mata sebelah kiri, ada juga buta mata sebelah kanan. Dua-dua hadis sahih. Yang ini baru kita mungkin akan tertanya, mana hadis yang tepat? Sedangkan kedua-duanya hadis sahih. Namun pendapat ulama yang lebih sahih bila dilihat hadis yang menunjukkan Dajjal buta mata sebelah kanan adalah Sahih Bukhari Muslim. Sedangkan yang menerangkan Dajjal buta sebelah kiri hadis Sahih Muslim. Maka ulama mengatakan yang lebih sahih adalah buta sebelah kanan sebab dia Sahih Bukhari dan Muslim. Dua-dua Sahih Bukhari Muslim lebih kuat berbanding yang buta sebelah kiri hanya Sahih Muslim. Walaupun sahih juga. Ini sebab itulah dalam perkara-perkara yang belum berlaku seperti Dajjal, hari kiamat, benda tak berlaku. Dan keterangan Nabi juga kadang-kadang tidak begitu jelas. Jadi kita hanya berdasarkan keterangan yang nyata. Sedangkan sampai sekarang pun ada orang bertanya, Dajjal ni sebenarnya macam mana? Adakah dia manusia seperti kita? Orang? Ataupun dia satu organisasi yang sifatnya macam Dajjal? Sebab keterangan itu tidak begitu jelas. Ada sahabat-sahabat, ada pendapat ulama mengatakan Dajjal ni bukan manusia, dia organisasi. Tapi lebih ramai ulama mengatakan Dajjal ni satu seperti manusia yang bernyawa, ya, manusia. Ya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang tak dapat dijelaskan dengan begitu terang. Kalau terang jelas, senang. Hadis Nabi mengatakan Dajjal akan muncul di sini, lahir di sini, alamatnya di sini. Senang orang cari. Oh, alamatnya di sini. Sebab keterangan tidak begitu jelas, maka kita tercari-cari, tertanya-tanya kadang-kadang dan kita melihat pendapat ulama-ulama pun yang berbeza-beza.
Seterusnya sifat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal muncul dan melakukan kerosakan di muka bumi, maka Allah mengutus Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Dan turunnya adalah di Menara Putih di timur Damsyik, Syria. Sekarang ni lah. Dulu sebut negara Syam. Syam tu Syria. Beliau mengenakan 2 helai pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau di sayap 2 malaikat. Bila beliau menundukkan kepala, menurunlah rambutnya. Dan bila diangkat, kelihatan landai seperti mutiara. Dan tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya, kecuali akan mati, dan nafasnya itu sejauh pandangan mata. Cerita ni ada pada hadis Sahih Muslim, pada cerita Dajjal sebelum ni. Ya. Mungkin saya boleh rujuk sekejap. Ya. Surat 112. Ketika mana satu hadis daripada Imam Muslim, daripada Nawas bin Sam'an, satu hadis yang panjang, cuma di hujungnya disebut, maka tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali dia meninggal dunia dan nafasnya itu sejauh pandangan matanya. Kemudian dicari oleh Isa sehingga ditemukan di pintu Lot, lalu dibunuhnya. Ya, itu sejarahnya. Bila mana Nabi Isa turun mengejar Dajjal, dibunuhnya di Babu Lut, pintu gerbang Lut, ataupun dalam ejaan Arabnya ba alif ba babun lam dal lut babu lut, pintu Lut. Ya. Dalam bahasa Melayu disebut pintu LOD, pintu Lot. Ya. Satu pintu yang masih ada sekarang ini di Jerusalem. Dan disitulah dikatakan akan dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan turun pada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang, menegakkan kebenaran dan bersatu padu menghadapi Dajjal. Turunlah beliau pada waktu sedang diiqamat solat, lalu beliau solat di belakang pemimpin kelompok itu. Ya, ceritanya, sebab ini kita cerita tentang Nabi Isa. Cerita Dajjal kita dah baca sebelum ni, dah habis pun. Jadi sebab ada kaitan ceritanya. Ya. Ketika mana Nabi Isa turun di Damsyik ni, di satu menara putih Damsyik. Kemudian ketika itu baru dikomatkan solat subuh. Jemaah sedang nak komat, nak solat subuh. Ya. Inilah pendapat yang masyhur mengenai tempat turunnya Isa, iaitu di Menara Putih di bahagian timur Damsyik. Dan dalam beberapa kitab ditulis bahawa beliau turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Jami' Damsyik. Dan ini rupanya pendapat yang lebih terpelihara, kerana di Damsyik tidak dikenal ada menara di bahagian timur selain sebelah Masjid Jami' Umawi di Damsyik sebelah timur. Ini bila kata Menara Putih, dia tak ada tempat lain di Damsyik, hanya itu saja, iaitu berada di sebelah timur, bahagian timur sebelah Masjid Jami' Umawi di Damsyik. Inilah pendapat yang lebih sesuai, kerana ketika beliau turun sedang dibacakan qomat, lalu imam kaum muslimin berkata kepada beliau, "Wahai ruh Allah, ruhullah, majulah untuk mengimami solat." Kemudian beliau menjawab, "Anda saja yang maju menjadi imam, kerana iqamah tadi dibacakan untuk kamu." Dan dalam riwayat yang lain disebut, di dalam satu riwayat lain, Nabi Isa berkata, "Sebahagian kamu adalah amir, pemimpin bagi sebahagian yang lain, sebagai penghormatan kepada Allah untuk umat ini." Cerita itu sebenarnya adalah Nabi Isa cerita Imam Mahdi. Tadi kumpulan tadi tu yang Nabi Isa turun tu adalah Imam Mahdi dan pengikutnya sedang nak solat subuh. Dan ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi menjemput Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa jawab apa? Ada 2 pendapat tadi. Dia kata yang pertama, kamu saja yang maju menjadi imam sebab qomat tadi untuk kamu. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan,
Sebahagian kamu merupakan amir, pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan daripada Allah untuk umat ini. Jadi Nabi Isa tidak mau menjadi imam sebab ketika ini adalah waktu Nabi untuk zaman Imam Mahdi. Nabi Isa hanya untuk membunuh Dajjal. Tapi ketika itu pimpinan adalah Imam Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi juga yang ke depan, Nabi Isa di belakang menjadi makmum. Walaupun Nabi Isa itu seorang nabi, seorang rasul. Bahkan Nabi Isa itu merupakan salah seorang daripada 5 nabi atau rasul yang digelar ulul azmi. Ya, kita belajar nabi ada 124,000, rasul ada 313. Nabi dan rasul yang kita belajar ada 25 orang. Dan daripada 25 itu ada nabi dan rasul yang teratas, 5 teratas. Dan salah seorangnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau sebut rasul, confirm dia nabi. Kalau sebut nabi, belum tentu dia rasul. Dia tak sama ya, nabi dan rasul. Sebab ingat, ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, dia bukan nak bawa lagi ajaran Nabi Isa, tapi nak membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau klaim lagi dia tak akan klaim dia sebagai seperti mana yang ditunggu oleh orang Kristian di akhir zaman, menunggu Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang menyelamatkan dunia. Waktu Nabi Isa turun nak klaim balik, aku bukan Tuhan, seperti mana yang orang Nasrani katakan, tapi aku adalah Rasul pesuruh Allah Ta'ala, dan membenarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menyebutkan pada zamannya, iaitu tahun 741, kaum muslimin mengubah suai bangunan menara dengan batu putih yang dibiayainya diambil daripada harta kaum Nasrani yang telah membakar menara yang berada di daerah mereka. Hal ini barangkali merupakan petunjuk yang kenabian yang jelas di mana Allah mentakdirkan pembangunan menara ini dengan harta kaum Nasrani. Ya. Sejarahnya pada tahun 741. Memang menara tadi itu menara yang akan dituruni oleh Nabi Isa. Memang satu ketika dulu pernah diubah suai dengan menggunakan harta orang-orang Nasrani. Dan satu hari nanti Nabi Isa akan turun juga di menara itu, sebagai petunjuk, ya, Nabi mereka sendiri yang akan turun di menara tersebut. Namun bukanlah nak membenarkan pegangan orang Nasrani ini, tapi Isa ibnu Maryam turun untuk 3 perkara. Pertama, membunuh babi-babi. Jangan cakap pula, Ustaz, cakap babi. Memang kitab tulis begini, membunuh babi. Sebab apa? Kalau kita lihat, siapa yang makan babi sekarang ni? Orang Kristian kan? Orang-orang Kristian. Kita boleh sebut Kristian, kita tak bahas. Kristian tu Kristian yang ikut Nabi Isa atau pengikut Trinity yang percaya Isa disalib. Itu bila kata orang Kristian yang beriman, kita kena tuju balik. Adakah beriman pada Isa ibnu Maryam yang membawa kitab Injil yang sebenarnya, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, ataupun beriman pada Kristian yang percaya pada Trinity, yang percaya pada Isa disalib. Jadi itu kena pastikan. Ya? Jadi Nabi Isa turun, pertama nak membunuh babi-babi. Sebab babi inilah makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang Kristian sekarang. Tengok kaum lain, tak makan. Kita tak makan. Tapi mereka makan. Ya? Kemudian menghancurkan salib. Sebab mereka yang percaya pada salib itu. Cross. Yang percaya pada 3 Tuhan. Trinity itu. Father, Son and Holy Spirit. Sedangkan tidak pernah diajar pun. Sepanjang Nabi Isa berada di bumi, mengajar umatnya, berdakwah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Tetapi umat kemudian yang telah menyeleweng, yang akhirnya muncul. Saya dah sebutkan. Perkataan Kristian itu sendiri pun muncul setelah lama Nabi Isa tidak ada. Baru muncul perkataan Kristian yang diambil pada bahasa Greek.
Kristus atau Kristos. Itu bahasa Greek. Sedangkan Nabi Isa berbahasa Hebrew. Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang 12 orang pun berbahasa Hebrew. Umatnya ketika itu pun berbahasa Hebrew. Macam mana pula muncul perkataan selepas itu? Juga manuskrip yang dijumpa selepas itu berbahasa Greek. Siapa yang menulis? Sudah pasti bukan Nabi Isa. Tidak seperti Quran. Nabi Muhammad berbahasa Arab, umatnya berbahasa Arab, Quran berbahasa Arab, dan sampai sekarang tetap semua mazhab seluruh dunia berbahasa Arab. So tidak ada pertikaian. Ini nabinya bercakap bahasa lain, manuskripnya bahasa lain. Nabinya berbahasa Hebrew. Manuskrip pertama dijumpai berbahasa Greek. Umatnya sekarang guna Bible berbahasa Inggeris. Tak tahu mana, dari mana datangnya. Ya, itulah ulama-ulama mereka. Paulus yang telah mengubah, dan di bawahnya ada ulama-ulama yang namanya Matthew, Lucas, Duke, John. Itu antara ulama-ulama yang telah menulis Bible. Baik. Dan yang ketiga selain membunuh babi, menghancurkan salib, dia tidak menerima jizyah daripada mereka terhadap orang-orang Nasrani ini. Maka mereka yang memeluk Islam akan dilakukan dengan baik, dan yang tidak memeluk agama Islam akan dibunuh. Demikian juga dengan orang-orang kafir yang lain. Ketika akhir zaman itu, ketika zaman adanya Dajjal, pengikut Dajjal, kan semua akan diburu. Lebih-lebih orang-orang Yahudi, sehingga mana bila mereka berada di belakang pokok pun akan disebut, di belakangku ada orang Yahudi, silalah bunuh. Kecuali pokok Gharqad. Waktulah di Israel sedang ditanam pokok Gharqad. Banyak, penuh. Daripada udara tu semua menghijau pokok Gharqad. Dibuang pokok zaitun, pokok tin semua dibuang. Sebab nak menanam pokok Gharqad dengan harapan supaya di akhir zaman dia selamat daripada dibunuh oleh orang-orang Islam. Dia percaya akhir zaman berlaku begitu. Sebab tu dia bersiap sedia dengan menanam pokok Gharqad. Baik, kita kembali pada cerita ini. Dalam sebuah hadis, An-Nawas bin Sam'an yang panjang membicarakan kemunculan Dajjal dan turunnya Isa ibnu Maryam. Saya baca makna saja ya. Saya baca maknanya yang bermaksud ketika Allah mengutus Isa al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damsyik dengan mengenakan 2 helai pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran, dan kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkat kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal sehingga dijumpainya di pintu Lot ataupun gerbang Lot, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada satu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang darjat mereka di syurga. Okay, ya? Jadi cerita tadi yang di mana mereka solat subuh berjemaah, ya, dan pada masa sama ketika itu sedang bergeraknya tentera Dajjal. Kita belajar sebelum ini Dajjal muncul daripada mana? Daerah Khurasan, Isfahan, sekarang di negara Iran atau dulu Parsi. Ketika itu bergerak dan sampai di tempat di mana adanya kumpulan yang ada Nabi Isa dan Imam Mahdi ini. Disebut dalam hadis yang lain, ketika mana bertembung itu, maka Dajjal seperti garam yang cair. Mana ketakutan bila berjumpa Nabi Isa, lalu dikejarnya. Itulah sampai di pintu Lot, maka Dajjal pun dibunuh. Masa Dajjal keluar, disebut Dajjal keluar dengan kaum, dengan tenteranya
sebanyak 70.000 yang memakai toyalisah. Toyalisah itu adalah dikatakan jubah yang tidak berjahit dan memakai topi. Ya, 70.000 di belakang nak menuju. Ha? Tapi bila jumpa Nabi maka seperti garam yang cair. Disebut dalam sebuah hadis. Ya, lalu lari dan dikejar oleh Nabi dan dibunuh. Ya. Bila dibunuh, maka Nabi pun memberitahu pada kaum tadi itu, maknanya Dajjal dah dibunuh, maka Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang darjat mereka di syurga nanti. Ha, itu antara perkara akhir zaman. Tak selesai lagi tu, sebab selepas Dajjal muncul pula nanti cerita Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Belum lagi cerita angin sejuk seperti sutera. Itu dah kemudianlah yang akan mematikan semua orang-orang yang beriman, hanya tinggal tidak beriman saja. Sebab tu dikatakan bila berlaku kiamat yang sebenarnya kiamatul kubra itu hanya dilalui oleh orang-orang yang bukan beriman. Sebab yang beriman dah pun dimatikan awal, walaupun ada sekelumit iman, mereka akan dimatikan dahulu, dan udara sejuk yang segar itu dikatakan seperti bayu sutera yang sangat lembut, dia akan sampai walaupun kita berada di dalam gunung, dia akan sampai juga. Ya, ya. Itulah antara kisahnya. Ya. Baik. Tinggal 1 minit. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa AS. Beberapa hadis dan juga beberapa ayat Quran tentang turunnya Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Wallahu alam. Hal indakum ayyu mushkilah? Ada apa nak tanya? Jawablah, tak boleh jawab, tangguh tangguh jawapan lah. Ya, Alhamdulillah. Jadi, ya, bila kita membicarakan perkara yang belum berlaku ni, ya, kadang-kadang kita tidak boleh imagine dengan begitu tepat. Perkara dah berlaku, it's okay, kita boleh imagine sebab dah berlaku. Benda yang tak berlaku dengan hadis yang pelbagai, ya, kita tak boleh begitu imagine dengan tepat. Hanya boleh menerima keterangan-keterangan yang sahih dan kita pegang, sambil kita mendalami perkara-perkara tersebut, dan kita kena yakin bahawa perkara akhir zaman itu adalah benar, sebab kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima dan kita yakin dengan berlakunya hari kiamat, dan ini adalah tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah SWT yang lemah di sendiri. Bisa akhirnya bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.